Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam salam masykur. Okey, bertemu kita kembali. So rehat sebentar tadi lah bagi minum-minum air dulu kan. Tapi tu sebelum tu kan, sebelum kita nak sambung ni, nak tanya yang lain masih bersemangat lagi tak? Boleh tak komen kat situ? Cakap apa Cakap masih boleh lah komen masih kat situ. Masih okey cakap. Okey cakap okey. Check kat situ cakap okey lagi. Boleh tak check kat situ. Saya takut jangan saya cakap ni orang tak ada sebab yelah ada certain orang saya faham lah sebab internet limitation kan. So so kalau anda masih bersemangat, saya pun bersemangat jugalah untuk present kepada anda lah. So yang ini sebenarnya penambahan kepada anda yang hadir kepada kursus saya. Ini kali yang pertama jurung-jurung saya adakan buat orang kata masukkan slot untuk pembuatan kertas kerja dalam kursus saya. Sebelum kalau tak percaya boleh tanya dekat dalam ni. Puan Ros ada kan dalam ni kan? Saya ada dalam tadi baru dia masuk si buat admin tadi. Puan Ros ada dalam ni, dia peserta kursus kita lepas, Rosila. Puan Rosila ada dalam ni, dia kalau tak percaya boleh tanya dia lah. Sebab yang lepas saya buat memang fokus untuk tanaman saja, asas tanaman saja. Tapi yang ini saya masukkan sedikit ilmu untuk anda. Saya kongsikan untuk anda semua. Khas untuk anda semua lah. So kalau anda semua masih bersemangat, saya akan teruskan jugalah. Saya bawa semangat anda sekali bersama-sama saya. Okey, tapi sebelum tu nak tanya, nampak tak slide yang saya kongsikan ni? Kertas kerja, khusus kertas kerja tu. Ada tak? Nampak tak? Nampak. Okey, terbaik. Okey, so untuk pengetahuan anda semua, khusus kertas kerja ni agak teknikal. Untuk saya berkongsikan dalam 40 minit kan, untuk setengah jam ni dia agak kurang detail lah. Tapi insyaAllah saya akan bantu secara personal kepada mereka yang betul-betul minat lah. Saya akan kongsikan contoh kertas kerja kepada anda selepas ni. Lepas tu kiraan melalui Excel. Saya akan untuk buat unjuran tu saya akan kongsikan kepada anda semua juga. Dan dekat situ senang lah. Kalau dah ada unjuran tu, maksudnya Excel tu bila anda masukkan amount tertentu, dia akan calculate terus untuk anda. Jadi mudah lah, tak payah lah. Kalau saya sebelum ni saya buat manual masuk satu-satu. Tapi untuk anda semua saya sediakan format tu, so untuk memudahkan kerja-kerja anda lah. Okey, so untuk pengetahuan anda, bantuan ni adalah dari pelbagai jenis agensi lah. Kita ada pelbagai jenis grant yang disediakan. Antaranya grant agripreneur. Lepas tu grant daripada Tube. Kita juga Tube ni adalah Belia Bumi Putra. Dan seterusnya ada pinjaman di bawah agensi pertumbuhan peladang. Yang ini ada yang kurang daripada 3% ataupun tanpa faedah. Seterusnya kita ada juga daripada okey, yang ini jap. Bantuan projek pertanian bandar, urban farming. Yang ini tak silap saya dah tutup. Tapi nanti insyaAllah kalau dah buka balik, saya akan inform kepada anda semua. Yang ini untuk pertanian bandar ni dia ada dua jenis kategori. Kategori yang ini mudah je. Tak perlu complicated punya kertas kerja. Yang biasa-biasa pun anda tak perlu buat unjuran lah kalau untuk program yang inilah. Projek pertanian bandar ni lah. So dia terbagi kepada dua. Pertama adalah individu dan kedua adalah komuniti. Komuniti anda perlu ada komuniti lebih kurang 5 ke 10 orang lah untuk komuniti. Dan maksimum grant yang dia akan berikan sebanyak 20,000. Tapi untuk individu hanya 5,000 sahaja. So yang ini saya dah akan buka lagi sebab itu hari pun baru tutup. Ada certain daerah belum tutup lagi sebab masih ada dana tersebut. Kebanyakannya daerah akan bahagikan setiap mukim. Yang ini pegawai Jabatan Pertanian yang cerita kat saya lah. Dia akan bagikan ikut mukim. Contoh daerah anda daerah Segamat. Contoh. So mukim dia akan bagikan lah. Mukim tenang. Sekejap.
Okey, so dia akan bagikan ikut mukim. Mukim, contoh mukim tenam, mukim sekijang. So dia akan bagikan dana tersebut lah. So ini berkenaan dengan projek pertanian bandar. So yang ni tak ada apa. So yang ni apa itu geran IKC. IKC itu ada in-kind contribution, bantuan yang diberikan oleh kerajaan melalui Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani MOA tanpa memerlukan bayaran balik sebab grant kan. So diberikan kepada golongan belia ataupun bergantung kepada jenis geran yang ada lah, untuk menggalakkan pelibatan golongan belia, terutamanya belia lah dalam bidang pertanian pertanian, dalam bidang pertanian, peternakan. So kalau anda nak buat projek lain pun melalui contoh yang contoh kertas kerja yang saya sediakan pun tak ada masalah, boleh. Nak buat lembu ke, kalau sekarang ni ada buka grant under veterina, nanti saya akan kongsikan information tersebut. Nilai bantuan dia selalunya dalam 10 ke 20 ribu dan mohon melalui agensi-agensi MOA lah. Seperti Mardi. Kalau Mardi ni dia sediakan anda training dan selepas training dia akan bagi anda orang kata grant. Tapi kena melalui training dia lah. Risda pun sama. Kalau peladang ni selalunya dia akan bagi bentuk modal. Tapi dengan syarat anda perlu jadi ahli peladang terlebih dahulu lah di daerah ataupun negeri lah. Jabatan Pertanian kita tahulah. Dan Fama tu hari saya ada jumpa dia punya pengarah bagi negeri Johor. Tapi dia lebih kepada research lah. Kalau anda dekat dalam ni fokus kepada tissue culture ataupun pembuatan benih, Fama adalah salah satu agensi yang anda boleh rujuk. Apa itu pembiayaan agripreneur? Yang ini agripreneur lah. Yang ini bantuan yang diberikan kerajaan melalui MOA tetapi memerlukan bayaran balik. Boleh digabungkan. Maksudnya dekat sini maksudnya dekat sini adalah untuk pembiayaan agripreneur ni anda perlu orang kata start dulu projek tu. Start dulu projek tu. Contoh anda mula projek tu 10,000. Modal anda 10,000. Dan daripada 10,000 tu dia akan matching. Maksudnya dia akan bagi pulangan balik untuk 10,000 tu lah, ataupun dia akan bantu daripada segi pembiayaan untuk mesin-mesin. Jaranglah dia bagi duit sebab takutnya kalau bagi duit projek ke mana, duit ke mana. Selalunya dia akan bagi bentuk macam mesin ataupun tempat macam tu lah. Nilai bantuan berjumlah 30,000 dan perlu disertakan dengan borang pembiayaan daripada tekun ataupun agrobank. Tadi itulah saya sebut kenapa kita perlu ada akaun agrobank ni, sebab dia akan relate kalau bidang pertanian tu. Ada certain geran ni dia memerlukan borang-borang yang tertentu. Okey, nanti saya akan ceritakan borang-borang tersebut lah. Ini adalah contoh geran yang ada. Banyak sebenarnya. Selain daripada cendawan, kalau anda boleh dapat lihat kat situ sayur-sayuran, kalau ternakan ada ternakan lembu, kambing, itik, anak dan sebagainya. Dia tak, orang kata tak tertumpu kepada bidang cendawan sajalah. Ada bidang-bidang yang lain juga. Ini adalah contoh yang baru, geran yang baru diluluskan. Nanti akan anda akan dapatlah surat berbentuk macam ni lah. So kalau dapat surat berbentuk macam ni, hati pun dah senang lah. Hati dah senang lah. Rezeki lah, rezeki. Sebab kadang yang minta 50 orang, tapi kekosongan 10 orang je dapat, 40 orang tak dapat. Bergantung kepada rezeki lah. Ini contoh gerannya tadi, sama je. Ni persediaan dokumen. Tak apa, anda jangan risau. Nanti saya akan kongsikan slide ni dekat dalam group. Tapi kalau rajin nak tulis pun boleh tulis. Cantiklah nota, cantik-cantik kan. Boleh. So yang ni kertas kerja bersama unjuran keuangan. Yang ni unjuran ni yang saya nak cerita, yang perkara yang saya nak tekankan ni, unjuran ni. Lepas tu quotation, kalau anda syarikat pembekal kena bagilah quotation harga, gambar-gambar projek. Yang ni penting.
kalau selalunya grant ni anda perlu start projek tu dulu baru dia boleh bagi grant kat anda. Kalau anda tak start projek tiba-tiba nak minta grant memang tak dapat. Kecuali ada surat sokongan belakang tu ditanda tangan oleh yang berhormat, tu lain lah. itu cerita lain lah. Tapi pernah terjadi. Yang ini saya just ceritakan je lah. Lepas tu gambar-gambar projek. Yang ini yang penting ni, kalau anda ada kursus, sebenarnya anda pergi mana-mana kursus pun sebenarnya dia adalah baik untuk anda. Sebab anda boleh lampirkan dalam kertas kerja yang anda buat. Sijil-sijil kursus tu anda simpan. Lepas tu salinan SSM tu ni perlulah. Ada certain borang tidak perlu. Ada certain grant tidak perlu. Tapi ada certain pinjaman ataupun grant perlukan SSM. Sewa tanah ataupun premis, ni perlulah ada perjanjian tu lah. Dan borang UAM dan juga gambar saiz pasport. Yang ini saya just ceritakan je, tapi bila anda dah menulis kertas kerja tu, saya akan bantu anda lebih detail lah. Sebab yang ni perkongsian ni secara live yang kita buat, tapi sebenarnya untuk lebih baik pada masa akan datang, kalau yang siapa betul-betul berminat, kita akan adakan secara face to face lah. Dekat situ anda terus tulis anda punya grant dan nanti terus submit. Kita tolong bantu sekali submit. Jangan risau. Yang itu kita akan buat under pertubuhan saya lah. Lupa nak cakap kan. Saya merupakan baru saja dilantik Presiden untuk Pertubuhan Usahawan Industri Cendawan Malaysia, PUCEM. Nanti melalui PUCEM tu kita akan adakan jenis-jenis kursus lah. So kepada anda yang berminat, kita akan buka keahlian insyaAllah paling cepat minggu hadapan. So bila kita dah buka untuk keahlian, kita akan edarkanlah borang tu kepada siapa yang berminat lah. Tak mahal pun, setahun RM10 je. Pendaftaran RM2. Semua hidup RM100, pendaftaran RM2. RM10 okey lah setahun kan. So ni adalah borang-borang yang perkenaan. Borang pendaftaran, macam tadi borang laporan pemantauan. Yang ini kena dapatkan di Jabatan Pertanian lah. Borang pembekalan, kalau anda ingin menjadi pembekal ataupun masuk tender-tender, borang kemajuan prestasi usahawan, borang-borang ni semua nanti saya akan bila anda dah secara serius untuk tulis kertas kerja ni, saya akan bagi contoh-contoh borang ni daripada 1 sampai nombor 6 tu. Tak ada masalah. Borang penilaian sebut harga ni saya ada format dia. So tak ada masalah lah. So untuk kursus yang saya anjurkan, insyaAllah bukan sekadar kursus lah. Segala orang kata slide, segala orang kata format, saya akan kongsikan kepada anda lah. So tak datang untuk kursus dengar, lepas tu balik nanti dah tak tahu nak buat apa, insyaAllah. Saya akan bagikan macam mana nak guide anda. SOP tu sekali saya akan bagikan macam mana untuk anda orang kata terus. Kalau nak buat kertas kerja, buat terus kertas kerja. Tapi untuk anda yang baru bermula, buat dulu projek cendawan tu. Dah berapa bulan, contoh dah 5-6 bulan, kalau nak mohon grant, boleh. Kita boleh usahakan. Ini jenis, inilah saya kata tadi borang agropreneur. Kepada ada contoh kat sini ada yang 98 dalam ni, ada yang 95 pun ada, yang muda-muda ni kena ambil tahu sikit lah, like lah Facebook page agropreneur tu. So segala orang kata informasi yang dia bagi tu kita akan dapat lah. Tapi yang ni selalunya pegawai dia akan telefon saya lah. Macam yang lepas tu dia buka untuk dana tu besar, tapi dana tu orang kata lebih, maksudnya yang mohon tu kurang. Jadi bila sampai tahap macam tu, pegawai dia akan telefon saya. Dia akan tanyalah, sebab saya ada bimbing certain community kan, kenapa tak ajar diorang untuk mohon guide diorang untuk mohon grant-grant ni. So tapi untuk grant-grant ni, kalau saya nak cerita secara online, saya boleh brief sajalah. Tapi bila anda secara face to face, saya akan bantu anda untuk buat type sekali lah dekat situ. So kursus tu insyaAllah saya akan anjurkan nanti. So kepada yang berminat, insyaAllah kita akan buat dekat Pekan Pahang. Jauh sikit lah. Apalah, ada certain dekat kan. Macam saya pun jauh juga daripada Johor nak ke sana. So nanti anda akan fokus kepada
orang kata penulisan kertas kerja. Tapi yang ini anda perlu tahulah ilmu kan. Maksudnya kalau kita tak tahu, kita nak memulakan sesuatu pun kita tak nampak lagi gambaran dia, betul tak? So yang ni saya bagi anda nampak dulu. Okey, yang inilah jenis-jenis tadi kan. Macam ni saya kongsikan jenis-jenis borang dia. Ini aliran proses dia. Mula-mula letakkan dokumen. Lepas tu pegawai pembimbing ni daerah lah akan semak datang tapak anda, tengok betul tak dia ni buat projek pertanian cendawan. Datang-datang tengok cili, macam mana ada cendawan pula. So yang ni pegawai daerah tu akan tengok lah. Lepas tu pegawai daerah dia akan semak dan tanda tangan. Lepas tu dia akan bawa kepada pengarah negeri pula. Agensi akan semak. Lepas tu MOE akan luluskan lah. Inilah dia punya proses dia, kata dia. Untuk orang kata kertas kerja anda atau permohonan grant anda diterima. Tapi kalau anda ada kenal mana-mana YB ke ataupun rapat dengan YB tempat anda ke, mintalah dia surat sokongan. Tahu dekat belakang last punya page tu boleh tahu. Yang insyaAllah dia serba sedikit membantulah. So yang ini adalah rancangan perniagaan lah. Panduan perniagaan rancangan ni lah. Yang pertama mestilah anda nak ada tujuan. Apa tujuan kertas kerja ni dibuat, untuk apa. Lepas tu latar belakang projek tu, pengenalan projek tu, nama anda, profil anda pengusaha, anda dah berapa lama buat ni, bidang anda sebelum bidang apa. Contoh anda seorang pengusaha cendawan tapi ada orang kata sertifikat dalam bidang accountant. Jadi ceritakan apa kelebihan anda tu, rancangan macam mana untuk menguruskan contoh 20,000 tu, macam mana anda nak uruskan 20,000 tu, rancangan pemasaran macam mana nak pasarkan, rancangan operasi, status terkini projek tu, lepas tu cadangan penggunaan bantuan ni untuk apa, rancangan keuangan, cash flow. Inilah saya kata tadi, unjuran 5 tahun lah, sekurang-kurangnya 5 tahun lah. Yang ini sebut harga lah, perjanjian. Yang ini untuk orang kata yang untuk jadi pembekal lah. Contoh saya pembekal bongkar ataupun anda pembekal cendawan. Anda nak membekalkan bongkar di satu komuniti untuk projek komuniti. Yang inilah antara salah satu orang kata ciri-ciri, bukan ciri-ciri, orang kata kriteria yang anda perlu penuhi lah. Perlu sediakan dari 3 syarikat yang berbeza, ada SSM, betul ada SSM. Sebab tu saya tekankan untuk anda tadi daftar SSM. Lepas tu permohonan perlu memahami bahawa setiap syarikat mempunyai cas yang tersendiri kan. Surat perjanjian tempoh sewa tu pun penting. So kalau anda sewa bangunan ke apa, make sure anda minta lah dia orang kata perjanjian jual beli ataupun sewa bangunan tersebut lah. Kadang ada orang kata, alah kita menjaga kampung, sewa-sewa je lah, bayar je lah tiap bulan lah. Tak boleh lah macam tu. Kalau anda nak bergerak ke arah profesional, anda perlu orang kata menjadi seorang yang profesional jugalah. Inilah saya kata tadi, unjuran keuangan tu. Tapi yang ini saya just brief je, sebab unjuran ni kalau anda tak nampak sebenarnya ni kecil kan. Sekejap saya besarkan. Tak besar kan? Tak keluar. Okey, tak apalah untuk unjuran keuangan ni nanti saya akan sharekan template dia. Saya dah ada template dia. So bila anda masukkan contoh dekat sini, okey, untuk unjuran keuangan ni anda perlu tahu anda ada 2 kos. Kos yang pertama adalah kos tetap ataupun kos infrastruktur. Kos kedua adalah kos semasa. Kos semasa ni adalah kos yang berubah-ubah. Apa yang termasuk dalam kos tetap? Salah satunya adalah pembinaan rumah cendawan. Itu adalah kos yang anda akan keluarkan untuk sekali tu je. Tak adalah setiap projek nak buat rumah cendawan, betul tak? So itu adalah kos tetap anda lah.
seterusnya adalah benda-benda yang berkaitan dengan sekejap saya besarkan contohnya rumah cendawan anda tu anda pasang humidifier ataupun anda pasang sistem misting, itu adalah kos tetap. Lepas tu raking itu adalah kos tetap. Tak ada orang keluar raking setiap kali tukar bongkar buat raking baru, setiap tukar bongkar buat raking baru. Kaya itu projek sultan tu. Tak ada lagi orang buat. Selalunya orang tukar bongkar je. Belum saya pernah jumpa lagi orang tukar rumah cendawan bila nak tukar bongkar baru. Tak ada. Tapi yang ini untuk pengetahuan anda lah. Anda perlu tahulah apa itu kos tetap, kos infrastruktur dengan kos berubah-ubah lah ataupun kos operasi lah. Dan kos operasi ni dia kos operasi ni macam contoh kos api air, bil api air. Lepas tu kalau anda ada pekerja, gaji, itu kos berubah-ubah lah. Contoh kalau bulan ni ada 2 orang kerja, bulan depan lagi 3 bulan akan 2 orang dia dah besar dah masa tu. Jadi kos tu dah berubah-ubah. So anda kena orang kata buat unjuran semasa lah. Tapi unjuran ni just orang kata planning anda in future je. Orang kata yalah, kita plan untuk capai sesuatu pada masa 5 tahun, tapi perkara tu jadi ataupun tidak, itu terpulang orang kata kepada orang kata takdir kita. Bukan takdir lah, bergantung kepada usaha kita lah. Tapi kita buat unjuran ni mestilah kita nak orang kata yang positif, yang terbaik. Sebab kita menjaga, siapa yang nak rugi, betul tak? So dekat situ anda perlu tahulah. Dekat sini ada ahli PCM. Ada dah daftar itu hari kat ni ada yang daftar itu hari. Saya baru baca komen ni. Minta maaf. Okay, so dekat sini anda perlu tahulah. Tapi untuk unjuran keuangan ni saya ada contoh. Saya ada format dia. So mudahlah untuk anda. So anda masukkan setiap kos-kos yang terlibat, dan nanti dekat nilai tu anda masukkan nilai tu dan dia akan darabkan ataupun kalikan ataupun tambahkan automatik untuk anda. Mudah tak? Saya nak tanya nak ke format tu ataupun nak buat manual je, tulis tambah pakai kalkulator. Ada yang nak tak? Ada yang nak tak format tu kalau saya nak kongsikan? Ada. Okay, alhamdulillah ada. Ada 3 orang yang nak. Ada 4 orang. Boleh lah. Nanti saya paskan lah. Ada 5, 6. Dah ramai dah nak. Kalau gitu kalau dah ramai saya share dekat group je lah. Kalau tak ramai saya individu lah maksud dia. Tak adalah, saya akan kongsikan. Sebenarnya saya ada je kongsikan sebelum ni. Yang itu saya dapat daripada kerajaan negeri. Kerajaan negeri Johor. Dia yang bantu saya lah buat unjuran tu. Dan slide seterusnya adalah yang ni senarai pembiayaan yang akan dibantu lah, pembiayaan di bawah IKC lah. Penimbang digital contoh, yang ini untuk anda timbang cendawan tu kan. Yang ni anda boleh masukkan sekali. Mesin vacuum sealer, mesin vacuum sealer saya ada kat belakang tu. Nanti petang saya tunjukkan. Plastik, bungkus. Lepas tu bongkar cendawan, contoh kalau 1,000 kalau 10,000 harga dia RM1.8 dah jatuh RM18,000. Mesin humidifier, rak besi, yang ni bergantung lah. Total lah semua dalam RM20,000. So ngam-ngam lah pembiayaan yang anda nak dapatkan tu, RM20,000 grant tu. Sekejap, tengok slide. Okay, dah itu saja. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanyakan dekat saya. Ada apa-apa nak tanya ke berkenaan dengan penulisan kertas kerja ni? Ni saya briefkan lah. Tapi untuk anda orang kata nak fokus kepada penulisan grant ni, insyaAllah kita akan ada kelas face to face lah. Tapi kebanyakannya dekat sini baru bermula saya tahu. Tapi yang ini gambaran untuk anda lah. So anda nampak jelas lah perjalanan orang kata kejayaan anda dalam bidang pertanian ni. Contoh aku dah buat projek ni 6 bulan. Lepas 6 bulan ni macam mana aku nak besarkan lagi kan, dengan kemampuan yang yang saya ada, contoh macam tu. So saya plan lepas 6 bulan ni saya nak minta grant.
So macam mana nak buat kertas kerja ni? So kita akan adakan kursus pada akan datang. Tapi kalau saya tak kongsikan berkenaan tentang kertas kerja ni, anda langsung pun ada certain, mungkin anda langsung pun takkan tahu, betul tak? Jadi ini adalah gambaran macam mana anda nak merancang perjalanan kejayaan anda dalam bidang pertanian ni. Bukan pertanian cendawan je lah, pertanian apa pun dah. Kalau ada soft copy, insyaAllah saya akan sediakan soft copy. Nak minta contoh, boleh saya ada, nanti saya akan kongsikan, tak ada masalah. Boleh lecturer slide pun saya akan bagikan, tak ada masalah. Bila nak apply grant ni kena bagi sekali dengan statement bank. Okay, untuk statement bank ni, untuk grant ni tak perlu statement bank. Yang penting anda nak kena ada projek tu lah. Statement bank tak perlu pun. Tapi ada certain grant dia perlukan. Kalau pinjaman perlu, kalau grant tak perlu. Tapi ada certain grant dia perlukan. Nanti saya akan check balik. Sebab grant ni banyak. Ada grant community, ada individu pun ada. Grant ni banyak. Lain grant, lain dia punya orang kata kriteria ataupun perkara-perkara yang dia minta tu. Beza-beza. Encik Faiz, ini nak tanya. Boleh? Ya, Encik Faiz, kalau untuk grant ni, macam saya ada office, ada apa dalam awak bilang itu ada 2 tempat. So kalau macam ni kita nak dapatkan grant tu, dia punya agreement kena berapa lama dan saya boleh guna untuk itu tapak ke mana? Sebab saya ada 2. SSM I buat itu register dekat itu I punya office. Lepas tu tapak untuk tanam lain SSM. Okay, so macam ni sebab setiap perkara yang dinilai adalah projek. So bila perkara yang dinilai adalah projek, pejabat tu dikira sebagai tempat tempat urusan sajalah. So anda macam Cik William kena letak alamat dekat mana projek cendawan Cik William tu buat. Sebab tak dengar Cik William? Macam tu SSM tu kena tukar dia punya address. Sebab dia punya address dekat office penjabat. Tapi okay. Itu tapak projek tempat lain. Betul. Sebabnya kalau kita boleh nyatakan dekat situ, dekat dalam borang tu kita boleh nyatakan. Tapi make sure bila dia tak nak ada macam unsur-unsur penipuan, dia tengok SSM dekat pejabat ni tapi projek dekat sini, betul ke projek dia? So dia tak nak macam itulah, sebab akan ada pegawai daripada Jabatan Pertanian yang akan datang buat penilaian. So bila dia tengok dekat SSM, daripada penilaian tu pun dia dah rasa ragu-ragu. So untuk dapatkan grant tu agak, orang kata tendensi dia tu, kebarangkalian dia tu agak rendah. So sebarang kebarangkalian yang ingin menjatuhkan ataupun menyusahkan kita untuk mendapatkan sesuatu grant tu, kita cuba elakkan lah. Okay, thank you. Grant ni boleh dipon oleh orang pencen sekejap Pinjaman dari saya jawab dulu soalan. Pinjaman dari mana tanpa interest ada. Itu hari ada di bawah peneraju. Sekejap saya tengok balik dari mana ni cek ni. Ada, itu hari ada bawa peneraju. Ada, tapi sekarang ni anda kena semak balik dengan Agrobank. Sama ada lagi tak dana tersebut. Seterusnya grant dia pun pencen. Orang pencen ni saya tak pasti tuan. Sebab kebanyakannya yang saya libatkan diri adalah untuk belia lah. Daripada umur 18 ke 40 tahun. Sebab kerajaan ni nak menggalakkan belia. Tapi kalau tak ada, boleh minta tolong anak-anak ke, ataupun anak saudara ke, yang muda-muda lah. Boleh minta tolong dia lah. Okay, Cik, saya nak tanya, saya punya tapak ini pejabat pelaksana kerajaan. Saya ada projek tanah kerajaan. Saya ada buat cendawan dekat tanah kerajaan. So, dia bagi macam satu sijil saja.
So saya nak apply grant boleh tak? Pasal apa? Dia punya SSM saya nak buat alamat saya punya rumah saja. Okey. Untuk apa ni, dia sebenarnya kalau macam tadi tu, macam Cik Sarah, Cik Sarah Vanen boleh bawa sijil tu, lampirkan sekali dalam tu, dan Cik Sarah Vanen boleh nyatakan lah apa ni, projek Cik Sarah Vanen tu, sebab sijil tu merupakan bukti yang Cik Sarah Vanen menjalankan orang kata projek pertanian tu di bawah tanah kerajaan. Tanah kerajaan tu dah bagi satu sijil ataupun satu sertifikat untuk Cik Sarah Vanen. So itu adalah satu bukti yang kukuh lah, yang menandakan Cik Sarah Vanen buat kat projek tu, dan dekat situ tertera nama Cik Sarah Vanen semua kan. So tak jadi masalah lah dekat situ. So daripada kalau alamat SSM Cik Sarah Vanen, Cik Sarah Vanen dekat rumah sekalipun dia tak ada isu lah, sebab dekat sijil tu, dan pegawai daerah tu datang ke tempat tu dan membuat penilaian tu lah, tak ada masalah. Tapi berbezalah dengan Pasal tapak itu ada jauh dari rumah saya. So alamat dia beza. Tak ada masalah. Cumanya kalau nak buat tu kena, kalau boleh dalam daerah yang sama lah. Kalau contoh kalau macam projek daerah lain, alamat SSM daerah lain, akan jadi susah sikit lah, sebab kita nak refer yang mana ni. Kalau sebab pejabat daerah pertanian berbeza-beza untuk daerah. So kena tengok balik lah. Okay, thank you. Okay, untuk soalan yang seterusnya, saya nak tanya lagi, sekiranya rumah cendawan tanah mak saya, geran tanah tu kena buat agreement atas nama mak saya dan saya ke? Dia kalau boleh, seboleh-bolehnya ada kat situ, ada menyatakan penama yang orang ingin memohon geran ni lah. Sebabnya bila tak ada ni, proses akan jadi susah sikit lah. Kalau mungkin contoh kalau tanah tu atas nama ayah kan, contoh nama puan ni Cik Sakinah binti ayah kan, and then nama tanah tu nama ayah, dia proses dia tak rumit sangat. Tapi bila tak ada, orang kata kita tak boleh menyatakan hubungan sesuatu tu kan, maksudnya antara puan dengan contoh tanah tu orang luar punya kan, tapi tak ada perjanjian, itu agak payah sikit. Tapi kalau macam Cik Sakinah kata tadi, mak kan, so kita boleh buktikan pertalian tu, tak jadi masalah. Itu sajalah. So untuk apa-apa persoalan, untuk berdasarkan slot yang kedua kita ni, boleh tanyakan dekat dalam grup, nanti insyaAllah saya akan jawab daripada semasa ke semasa. Buat masa sekarang ni kita rehat dulu. Pukul 10.30 kita akan sambung boleh Okey, terima kasih.